إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang hadir, dalam kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li-sahibika yawm al-jum'ah ansit wa imam yakhutub faqad laghat." Rawahu Bukhari wal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan dan pada hari yang penuh barakah ini, saya menyeru dan berpesan buat diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Kerana insan yang bertakwa mendapat keberkatan di dalam kehidupannya, di samping bahagia ia di dalam kehidupan di dunia, sejahtera ia di akhirat kelak insya-Allah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk kesederhanaan dalam berbelanja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam ya'turu wa kana baina dzalika qawama. Yang bermaksud, dan juga mereka yang diridhai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya pembelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, yakni boros dan bakhil itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berhemah dalam menggunakan harta atau berhemah dalam perbelanjaan, iaitu tidak cenderung kepada terlalu kedekut dan tidak pula terlalu boros ataupun membazir. Oleh kerana itu, Islam mengeji perbuatan boros, sebaliknya menggalakkan sifat berhemah dalam menguruskan perbelanjaan. Tegahan dan larangan bersifat boros juga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang bermaksud, sesiapa yang berjimat cermat
tentu Allah memberikan kekayaan kepadanya. Dan sesiapa yang boros, tentu Allah memberikan kemiskinan padanya. Dan sesiapa yang merendah diri, tentu Allah akan mengangkat darjatnya. Dan sesiapa yang bongkak ataupun sombong, nescaya Allah akan memutuskannya, yakni memusuhinya. Justru syariat Islam memberi peringatan akan bahaya as-saraf, yakni pemborosan, termasuk berlebihan dalam perbelanjaan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, secara umumnya kita mengetahui bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya berupa kesenangan dan kemampuan kewangan adalah berbeza-beza. Ada yang luas rezekinya dan ada yang sempit. Namun itu semua adalah sebagai ujian dan dugaan untuk menilai sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menghalang umatnya berbelanja selagi mana situasi batas kemampuan dan keperluan. Konsep kesederhanaan perlulah diterapkan dan diamalkan supaya tidak berlakunya pembaziran. Walaupun ada di antara kita yang mempunyai kemampuan kewangan yang agak baik dan kukuh, janganlah boros berbelanja dan membeli belah sehingga hilang akal. Bersederhanalah adalah jalan yang terbaik. Kita tidak perlu menghabiskan lebihan kewangan yang ada untuk barangan dan perkara yang tidak penting. Bahkan jika lebihan dari keperluan itu disimpan sebagai tabungan, dapatlah digunakan pada waktu-waktu kecemasan luar jangkaan ataupun apabila ditimpa musibah serta bencana seperti mana musibah banjir yang melanda seluruh negeri baru-baru ini. Banyak kerosakan harta benda dan kelengkapan rumah yang sudah pasti perlu dibaiki dan diganti. Seandainya tiada simpanan sebagai awasan, maka tentu kita terkapai-kapai mencari sumber bantuan kewangan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, dalam membicarakan tajuk pada khutbah kali ini, mimbar ingin menarik perhatian semua dengan fenomena pembelian atas talian. Dewasa ini, berbagai aplikasi pembelian atas talian diperkenalkan kepada masyarakat. Sudah tentu perkara ini ada kesan baik dan buruknya kepada kita. Pelbagai produk dapat dibeli secara mudah dengan hanya menekan butang beli di telefon bimbit masing-masing, dan produk akan sampai di depan pintu rumah tanpa perlu bersusah payah mendapatkannya. Namun harus diingat, kelekaan dan keseronokan membeli barangan secara online tersebut kadangkala membawa kepada ketagihan dan sukar dikawan. Bahkan ada kalanya barang yang tidak perlu juga dibeli kerana ada tawaran diskaun ataupun promosi potongan harga yang menarik. Oleh itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita menerusi firman-Nya dalam surah Al-Shura ayat yang ke-27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Yang bermaksud, kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi, yakni dengan perbuatan liar durjana. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya ia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya, lagi melihat dengan nyata. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, Islam menggalakkan sifat sederhana dalam perbelanjaan. Menyederhanakan perbelanjaan bermaksud berbelanja tidak lebih dan tidak kurang setakat yang dapat mengawal atau menahan kehendak nafsu dan tidak pula memudaratkan ataupun menghalang kelangsungan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, jauhilah gaya hidup bermewah-mewahan
Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang bermewah-mewahan. Dalam konteks ini, ibu bapa juga perlu menerapkan konsep kesederhanaan kepada anak-anak agar mereka tidak menggunakan aplikasi pembelian atas talian dengan sewenang-wenangnya. Pendedahan ini harus diberi di awal usia mereka sebagai bimbingan dan tunjuk ajar di masa hadapan. Pastikanlah perbelanjaan mengikut kemampuan dan mengutamakan maslahah, iaitu utamakan keperluan asasi, kemudian keperluan tambahan, dan akhir sekali barulah kehendak berupa perhiasan. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, amalan berkongsi rezeki juga perlu diajar supaya keperluan asasi dapat dinikmati bersama, menyumbang pada tempat yang sesuai dengan kehendak agama, dan diridai Allah juga dikira sebagai bersederhana dalam perbelanjaan. Sekiranya masyarakat mengamalkan kesederhanaan dalam berbelanja, maka pembaziran sumber dapat dielakkan dan pelbagai masalah yang melibatkan kewangan dapat diselesaikan. Kemampuan kewangan keluarga akan kukuh dan masalah pengabaian tanggungjawab akan terhindar. Golongan yang kurang bernasib baik juga dapat dibela dengan sedekah dan sumbangan hasil daripada lebihan yang ada. Sudah tentu akan mendapatkan ganjaran yang lumayan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya yang bermaksud, dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberikan pahalanya dengan cukup, dan sedikit pun kamu tidak akan diinayai. Surah Al-Baqarah ayat 272. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, beberapa kesimpulan dapat kita utarakan, iaitu pertama, berbelanjalah secara sederhana atau berhemah merupakan tuntutan syariat Islam. Kedua, lebihan kewangan seharusnya disimpan buat kegunaan di masa hadapan. Ketiga, hindarilah pembaziran kerana itu adalah amalan syaitan. Keempat, berwaspadalah dan berpada-padalah dengan aplikasi pembelian atas talian supaya perbelanjaan kita terus terurus dengan baik. Kelima, berkongsilah rezeki dengan kaum keluarga, sanak saudara, sahabat handai dan jiran tetangga yang mengalami kesusahan. Kesederhanaan dalam berbelanja mestilah diterapkan dalam setiap urusan kehidupan, termasuk dalam urusan perbelanjaan seharian. Seperti kata pujangga, penyakit akal itu bangga diri dan emosi, dan penyakit harta itu ialah pemborosan. Semoga kita semua termasuk dalam kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat hasil daripada menjadikan baginda sebagai contoh ikutan dalam aspek kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafaini fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang bermaksud, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikan kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badlisyah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Sarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.